Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kembali pelajaran kita. Kita masih lagi di bab 5. Bab 5 hari tu cikgu berhenti di kesan kepekatan substrat ke atas tindak balas enzim. Yang ni kita tak sentuh lagi kesan kepekatan substrat. Okey, kita nak tengok apa sebelum ni kita dah belajar. Tindak balas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor suhu, yang kedua pH. Suhu dengan pH ni kita dah bincangkan kelas sebelum ni. So hari ni cikgu nak sambung kesan kepekatan substrat dan juga kesan kepekatan enzim. Kepekatan ni maksud dia adalah, senang katanya kita nak faham kepekatan ni dia punya kuantiti dia. Kuantiti lagi senang nak faham kan. Tapi kalau tulis tak boleh tulis kesan kuantiti substrat, kesan kepekatan substrat. Okey? Okey, macam ni. Contohnya macam ni. Kita tengok graf pada rajah 5.8. Okey, tengok. Pada rajah 5.8 ni kita ada dua peringkat. Kita ada peringkat yang pertama dan peringkat yang kedua kan. Peringkat pertama dan peringkat yang kedua. Apa yang berlaku pada peringkat 1 dan peringkat 2? Okey, kita tengok yang pertama. Kita tengok okey, sebelum tu ya. Sebelum tu. Okey. Pak CY adalah kadar tindak balas. Pak CX adalah kepekatan substrat. Okey. Yang kita manipulasi adalah kepekatan substrat. Sekarang ni kita manipulasi kepekatan substrat. Sementara suhu, pH dan kepekatan enzim kita malarkan. Kita ubah kepekatan substrat saja. Okay. 3 faktor lagi tu kita malarkan. Maksudnya kita tetapkan. Suhu kita tetapkan kata 37 darjah Celsius. pH kita tetapkan pH 7. Kepekatan enzim kita tetapkan pada certain amount. So sekarang ni kita nak tengok kesan kepekatan substrat pada tindak balas enzim. Okay. Pada tahap yang pertama, semakin kita tambahkan substrat, semakin kadar tindak balas meningkat. Nampak? Makin kita tambahkan lagi substrat, kadar tindak balas pun semakin meningkat. Kita tambahkan lagi substrat, kadar tindak balas pun meningkat. Kita tingkatkan lagi substrat, kadar tindak balas pun meningkat. Kita tambahkan lagi substrat, kadar tindak balas pun meningkat. Sampai satu tahap di mana bila kita teruskan menambah substrat, kita terus tambahkan substrat. Contohnya kat sini. Satu peringkat di mana kita kat sini kan. Ini kita tambahkan substrat, kadar tindak balas meningkat. Kita tambah substrat, kadar tindak balas meningkat. Kita tambah sampai di satu tahap kat sini. Apabila kita tambahkan lagi substrat, kadar tindak balas tak meningkat. Dia akan jadi malar. Malar tu maksudnya tetap. Kita tambahkan lagi kepekatan substrat, dia jadi malar. Kita tambahkan lagi pun dia akan jadi sama saja. Sama macam tahap maksimum tu. Okay. Kenapa dia tak boleh terus meningkat? Kenapa dia jadi malar? Okay. Kat sini ada penerangan. Okay. Yang awak boleh baca kat sini. Tapi cikgu rasa sebelum kita baca penerangan dalam buku teks ni, cikgu akan berikan penerangan saya sendiri. Contohnya macam ni, nak bagi awak faham Contohnya macam ni. Okey, contohnya lah. Okey. Contohnya ini adalah enzim. Ini adalah enzim. Katalah ni enzim. Ini adalah enzim. Ini adalah enzim. Enzim ni kita tetapkan 4 lah kata. 1, 2, 3, 4. Okay. Kita tambahkan substrat pada dia. Bila kita tambahkan substrat, kita akan dapat hasil, betul tak? Contoh. Kita tambahkan lagi 2 substrat. Okay. Apabila kita tambah 2 substrat, tertambah lagi 2 substrat. Ni akan melekat kat sini. Kita akan dapat berapa hasil? Ni kita dapat 2 tadi kan? Yang ni kita dapat lagi 2. Dah jadi 4 kan? Kita tambahkan lagi 1 substrat. Kita akan dapat lagi 2, betul tak? Kita tambahkan lagi 1 substrat. Kita akan dapat lagi 2 kan?
So meningkat kan. Mula-mula kita dapat 2. Lepas tu bila kita tambahkan satu lagi kita dapat 4. Kita tambah satu lagi, tambah lagi 2 kita akan dapat 6. Kita tambah lagi kita akan dapat lagi 8. So kita akan dapat 8. 2, 4, 6, 8. Kadar tindak balas semakin meningkat lah. Maksudnya produk pun semakin meningkat. Apa jadi kalau kita tambahkan lagi satu substrat? Kita tambah 5 substrat. Ni substrat yang pertama, substrat yang kedua, substrat ketiga, substrat yang keempat, substrat yang kelima. Substrat yang kelima ni kalau kita tambah, boleh tak substrat yang kelima ni ditindak balaskan oleh enzim? Tak boleh kan? Sebab enzim tu dah cukup-cukup dah 4. 4 enzim untuk 4 substrat. Tapi kalau kita terus tambahkan substrat, enzim dah tak ada kan? Enzim dah tak ada. Bila enzim dah tak ada, enzim tak boleh bertindak pada substrat yang kelima ni. Hasilnya tetaplah 8. Katalah kita tambahkan lagi satu substrat, 6. Boleh tak substrat yang ke-6 tu ditindak balaskan oleh enzim? Tak boleh kan? Dia punya hasilnya tetaplah 8. Maksudnya kalau awak nak tambahkan bilangan produk, nak tambahkan hasil, awak kena juga tambahkan enzim. Tak guna tambah substrat saja sedangkan pada masa yang sama awak tak tambah enzim. Di sini dikatakan enzim sebagai faktor penghad. Enzim adalah sebagai faktor penghad. Maksudnya kalau kita nak tingkatkan lagi tindak balas, di samping kita tambahkan substrat, kita kena tambah juga bilangan enzim. Harap awak faham tak? Macam ni lah maksudnya yang dalam buku teks tu nak sampaikan. Okay? Kita tambah, ulang lagi sekali. Tambah satu substrat, kita dapat hasil 2. Kita tambah lagi substrat yang kedua, kita dapat 4. Kita dah dapat 4 hasil, 1, 2, 3, 4. Kita tambah lagi substrat yang ketiga, kita akan dapat lagi 2. Kita dah dapat 6. Kita tambah substrat yang keempat, kita akan dapat lagi 2. So kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau kita tambah lagi substrat satu lagi, substrat yang satu lagi tu nak pergi dekat tapak aktif enzim yang mana? Sebab enzim dah tak tambah. Kan? Tak guna kita terus tambahkan substrat. Padahal pada masa yang sama kita tak tambah enzim. Okey, tu maksud dia. Okay, kita tengok penerangan dalam buku teks ni. Okey. Dah faham baru kita senang nak baca ayat dalam buku teks ni. Mungkinlah ayat dalam buku teks ni mungkin susah sikit pada awak. Okey, sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, enzim kita tak tambah. Manakala substrat ditambah, ini peringkat yang pertama, ni peringkat yang pertama, peringkat yang mula-mula. Sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, manakala substrat akan ditambah, kadar tindak balasnya akan meningkat. Pada mulanya akan meningkat. Kadar tindak balas akan meningkat. Sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, manakala Sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, manakala kepekatan substrat ditambah, kadar tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim akan meningkat. Dan seterusnya, produk yang terbentuk juga bertambah. Yang ni adalah peringkat pertama. Graf peringkat yang pertama tadi ni. Okey. Apabila kepekatan substrat, maksudnya yang ni pasal apa dia bertambah ni? Dia punya penerangan dia kat sini. Ni fakta. Ni fakta. Ini penerangan untuk yang fakta satu ni. Ni adalah penerangan untuk yang ni. Kenapa dia meningkat? Ni cerita dia. Ini dia punya penerangan dia. Okey. Sebab ni sebab lah. Sebab. So boleh buat kat sini lah. Sebab apabila kepekatan substrat ditambah, peluang perlanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim juga meningkat. Bila peluang pelanggaran tu maksudnya pelekatan substrat pada tapak aktif lah. Okey, ataupun awak nak cakap macam ni.
Apabila kepekatan substrat ditambah, peluang untuk substrat melekat pada tapak aktif pun meningkat. Boleh juga. Okay. Dan seterusnya, meningkat. Sebab itulah kadar tindak balas terus meningkat sehinggalah mencapai tahap maksimum. Sampailah. Sebab itulah kadar tindak balas terus meningkat sehingga mencapai tahap maksimum. Ini kita tengok yang nombor 2. Ini graf yang peringkat kedua. Sekarang ni kita nak tengok penerangan yang untuk peringkat yang kedua. Yang kedua ni kat sini lah ni. Pada tahap yang maksimum tadi, pada tahap yang maksimum, kadar tindak balas tidak lagi meningkat. Tambah sikit Saya buat ayat saya. Pada tahap maksimum, kita sambil ayat dalam buku lah. Pada tahap maksimum ni, pada kat sini ni. Pada tahap maksimum kat sinilah. Pada tahap maksimum kat sini, pada tahap maksimum, kepekatan enzim sekarang menjadi faktor penghat. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan menambahkan kepekatan enzim. Sekarang ni yang jadi faktor penghat kepekatan enzim. Kalau kita nak tingkatkan lagi kadar tindak balas, kita kena tambah lagi kepekatan enzim. Sebab ni sebab. Ni sebab ni. Ini fakta. Ni fakta 2. Ni sebabnya. Ini sebab dia. Ataupun penerangan. Sebab selepas mencapai tahap maksimum, semua tapak aktif enzim telah tepu dengan substrat. Sebab dekat awak boleh bayangkan dekat tahap maksimum ni, semua tapak aktif tu dah tepu dengan substrat ni, tahap maksimum ni. Tahap maksimum ni dekat sini lah, tahap maksimum ni dekat sini ni. Sebab bila dah sampai tahap maksimum, semua tapak aktif enzim ni semuanya sudah tepu dengan enzim. Jadi macam mana nak lekatkan lagi substrat kan? Selepas mencapai tahap maksimum, semua tapak aktif enzim telah pun tepu dengan substrat. Jadi kadar tindak balas tidak lagi boleh meningkat masa ni. Tu dia. Harap awak jelas Boleh faham tak? Saya ulang lagi sekali. Kita cuba buat ayat kita. Kita cuba, tak usah tengok dalam buku ni, kita cuba buat ayat kita. Saya cuba buat ayat saya. Bagi awak faham. Janji kita faham. Kalau kita tengok graf ni, apa yang kita boleh simpulkan daripada graf ni? Macam ni Pada peringkat pertama, apabila kita tambahkan kepekatan substrat, kadar tindak balas akan semakin meningkat. Apabila kita tambahkan lagi kepekatan substrat, kadar tindak balas juga semakin meningkat. Sehinggalah mencapai tahap maksimum. Kenapa? Sebab apa? Sebab bila kepekatan substrat kita tambahkan, ini akan menambahkan apa? Menambahkan bilangan substrat yang melekat pada tapak aktif enzim. Kan?
Bila kita tambahkan kepekatan substrat, lebih banyaklah substrat akan melekat pada tapak aktif enzim yang seterusnya meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Sebab bila kita tambah substrat, lebih banyak substrat tadi dapat melekat pada tapak aktif enzim. Jadi kadar tindak balas pun akan meningkat. Selepas tahap maksimum ni, selepas ini, apabila kita tambahkan lagi kepekatan substrat, kadar tindak balas tidak lagi meningkat. Sebaliknya, kadar tindak balas menjadi malar. Kadar tindak balas malar pada tahap maksimum. Sebab semua tapak aktif enzim telah pun tepu dengan substrat. Okey, itu penerangan saya lah. Saya cuba buat ayat yang awak boleh faham dengan mudah. Itu je cerita dia sebenarnya. Okey. Seterusnya kita tengok pula kesan kepekatan enzim pula. Sekarang ni kita tetapkan substrat, tapi kita tambahkan enzim. Grafnya pun macam tadi juga. Di awal tindak balas, grafnya akan semakin meningkat. Tapi bila dia sampai tahap maksimum, kadar tindak balas akan menjadi malar. Macam tadi juga. Macam graf tadi. Okey. Kita tengok apa yang dia nak terangkan di sini. Kita tengok. Di sini kita tambahkan kepekatan enzim. Kepekatan enzim yang kita tambah. Kepekatan substrat kita tetapkan. Ini kepekatan enzim. Silap. Saya nak highlight, saya padam pula. Ini kepekatan enzim. Yang ni kadar tindak balas. Ceritanya macam ni. Macam tadi juga. Macam tadi. Macam ni contoh ya. Kita ada satu substrat. Katalah kita substrat ni, kita tetapkan substrat kan. Kita tetapkan substrat dia 1, 2, 3, 4 lah kata. Ni substrat kita. Ni substrat. Ni contohlah substrat. Kita tetapkan substrat dia 4 saja. Okey. Kita tambah enzim. Kita tambah enzim yang pertama. Kita tambah. Kan? Kita akan dapat hasil dia kan. Kita dapatlah 1, 2 hasil. Kita tambahkan lagi satu enzim. Enzim yang kat sini ada tapak aktif. Macam mana saya? Silap pula. Okey. Kita tambah lagi satu enzim yang ada tapak aktif ni. Kita akan dapat 2 lagi produk kan. Meningkat kan. Sini dah jadi 4 kan. 1, 2, 3, 4. Betul tak? Okey. Saya tambahkan lagi enzim. Kita dapat lagi 2 kan. So, meningkat kan. Jadi 6 kan. Tambahkan lagi satu enzim. Kita akan dapat 8. Betul tak? Kita akan dapat 8 hasil. Kita akan dapat 8 produk. Cikgu akan tambahkan lagi satu enzim. Saya nak tambahkan lagi satu enzim. Tak ada ruang dalam kes kat sini. Okey, tambahkan lagi satu enzim. Ada tak substrat yang boleh melekat pada tapak enzim yang ke-5 ni? Tak boleh kan? Sebab substrat banyak ni je. Substrat 4 je. Tindak balas tetap jadilah 8. Saya tambahkan lagi satu enzim. Boleh tak enzim yang ke-6 ni nak bertindak pada substrat ni? Dah tak boleh kan? Sebab substrat tu ada banyak tu je. Produk dia tetap akan jadilah 8. Sama lah kalau awak tambah sampai 10 enzim pun. Sedangkan awak tak tambah substrat. Adakah hasilnya akan bertambah? Tak bertambah. Tetaplah 8. Sebab lah graf tu macam ni. Macam mana kalau saya nak tingkatkan lagi graf ni? Saya nak tingkatkan lagi. Saya nak tingkatkan lagi kadar tindak balas. Syaratnya
saya kena tambahkan lagi substrat. Ya betul. Saya kena tambah, kita kena tambahkan lagi substrat. Bila kita tambahkan lagi substrat, barulah substrat tadi boleh melekat pada tahapan aktif enzim yang kelima tu. Barulah produk ni akan jadi 10. Faham tak? Sekarang ni, yang jadi faktor penghad adalah kepekatan substrat. Kalau kita nak tingkatkan lagi kadar tindak balas, kita kena tambahkan lagi substrat. Tu macam tadi juga. Macam tadi. Okay. Ni penerangan daripada buku. Kita baca. Kita boleh faham tak? Saya highlight kan. Apabila kepekatan enzim ditambahkan, kadar tindak balas enzim akan meningkat. Kerana, ni penerangan dia ni. Kerana terdapat lebih banyak tahapan aktif untuk melekat pada substrat. Kita tak semestinya ikut ayat dia. Kita buatlah ikut ayat kita. Janji kita faham dan pemeriksa kertas tu pun faham. Orang yang tanda kertas kita pun faham. Okay. Apabila kepekatan enzim ditambahkan, kadar tindak balas pun akan meningkat. Sebab terdapat lebih banyak tahapan aktif untuk pelekatan substrat. Okay. Sehinggalah mencapai tahap maksimum. Biasalah sampai tahap maksimum ni kan. Sehinggalah mencapai tahap maksimum. Okay. Kita terus pada nombor 3. Nombor 2 tu tinggal dulu. Pada tahap maksimum, kadar tindak balas tidak lagi meningkat. Saya cuba alter dengan ayat saya. Pada tahap maksimum, kadar tindak balas tidak lagi boleh meningkat. Sebab pada masa ini, kepekatan substrat menjadi faktor penghad. Kepekatan substrat menjadi faktor penghad. Kan? Maksudnya tidak ada lagi substrat yang boleh melekat pada tahapan aktif enzim. Okey. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan lebih banyak substrat. Itu syarat dia. Okey. Nombor 2 ni nak terangkan yang ni. Sekiranya kepekatan enzim dalam satu tindak balas digandakan, jumlah substrat yang ditukarkan pada produk juga akan digandakan dengan syarat bekalan substrat adalah berlebihan. Cikgu rasa nombor 2 ni awak terangkan dekat sini pun orang dah faham dah. Ya, ni. Yang ni. Ini pun boleh ganti nombor 2. Kalau awak rasa nombor 2 yang ni awak suka nak faham, awak boleh gantikan nombor 2 ni dengan yang ni. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan substrat. Ya. Bagi cikgu sendiri secara peribadi, bila saya baca yang ni, saya pun macam susah nak faham. Mungkin awak murid-murid lagi, jadi awak susah nak faham. Mungkin bagi cikgu senang, tapi mungkin awak susah. So, kalau susah nak faham, boleh abaikan statement ni. So, awak ambil yang nombor 2 ni. Awak rujuk yang ni nombor 2. Okay. Jadi, kita dah habis kesan kepekatan enzim dan juga kesan kepekatan substrat yang mempengaruhi kadar tindak balas enzim.